Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Perak menentang pasukan Terengganu. Yang mana pada perlawanan ini berkesudahan Terengganu menang 2-0 hasil jaringan daripada Faisal Halim dan juga Delci Marcel. Yang mana ini adalah kemenangan ketiga berturut-turut untuk pasukan Terengganu dalam saingan Liga Super tahun 2021. Tahniah untuk pasukan Terengganu. Okey, aku nak mulakan ulasan dengan pasukan Terengganu, iaitu kekuatan dan juga kelebihan pasukan Terengganu. Yang pertama yang aku suka adalah gandingan double pivot di bahagian tengah Terengganu, iaitu gandingan Azalinullah dan juga Marcel. Yang mana dua player ni membuktikan mereka adalah gandingan double pivot yang cemerlang di bahagian tengah Terengganu pada perlawanan semalam. Yang mana untuk first half Azalinullah lebih dilihat membantu bahagian pertahanan Terengganu, iaitu dengan bermain sebagai defensive midfielder yang membolehkan Marcel untuk bertindak untuk bekerjasama dengan Makan Konate, Faiz Nasir dan juga Faisal Halim di bahagian serangan. Sebab tu untuk first half kita dapat lihat yang Marcel ni bermain dengan agak ke depan. Dia tidak perlu hiraukan lagi barisan pertahanan sebab dia dah ada seorang defensive midfielder yang sangat padu, iaitu Azali, untuk membantu bahagian pertahanan mematahkan serangan pasukan Perak. Jadi semalam Marcel memang main macam N'Golo Kanté apabila dia bukan sahaja membantu Makan Konate di bahagian serangan, bahkan dia juga membantu Azalinullah untuk menahan asakan yang dilakukan oleh pasukan Perak. Apabila dia banyak intercept bola oleh pasukan pemain Perak yang passing tak sampai, dia intercept. Dia juga banyak potong bola ataupun istilah dia adalah cutting ball daripada pemain pasukan Perak, dan dia juga berjaya curi bola daripada kaki pemain-pemain Perak dengan begitu mudah sebelum Azali dan juga Marcel ni bertindak untuk build up gameplay ataupun memulakan serangan bagi mencorakkan perlawanan tu ke arah gawang pasukan Perak. Itu apa yang aku lihat. Yang mana Terengganu ada dua double pivot yang sangat cemerlang, iaitu gandingan Marcel dan juga Azalinullah di first half sebelum sekah berlakunya perombakan oleh Nafuzi Zain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua aku juga suka adalah bagaimana Marcel, Makan Konate, Faiz Nasir, Faisal Halim dan Jordan Mintah ini bergabung di bahagian serangan. Seperti mana yang kita lihat pada perlawanan semalam, Makan Konate diberi peranan, bagi aku dia bermain sebagai attacking midfielder yang berfungsi sebagai free role. Maksud dia bermain dalam keadaan bebas untuk dia bergerak ke mana dalam padang untuk melancarkan serangan ke arah gawang Perak. Contohnya pada perlawanan semalam, jika Makan Konate berada di tempat Faiz Nasir, iaitu di sebelah sisi padang kiri, maka Faiz Nasir akan ambil tempat Makan Konate di bahagian tengah, manakala mereka berdua ini akan di backup pula oleh Marcel di belakang yang membentuk segitiga. Itu sebab Terengganu untuk first half mereka mampu lancarkan serangan bertubi-tubi ke arah pasukan Perak. Tetapi sayang, banyak serangan yang gagal dimanfaatkan dan disudahkan ke dalam gawang pasukan Perak. Jadi gandingan Makan Konate, Faisal Halim dan juga Faiz Nasir serta backup daripada Delci Marcel ni mempunyai link up dan juga connection yang sangat baik antara satu sama lain, yang boleh menyebabkan mereka menggerakkan perlawanan tu dengan begitu laju, dengan begitu tenang, dan mengubah posisi tu dengan cukup mudah hanya untuk melancarkan serangan ke arah gawang Perak. Itu yang apa aku nampak, iaitu connection, chemistry antara player ni, keserasian. Mereka sudah mula menampakkan sesuatu yang bakal memberikan lawan-lawan gerun ataupun takut untuk perlawanan yang akan datang. Jadi aku rasa jika Makan Konate terus diberi pilihan untuk bermain sebagai free role dalam setiap perlawanan, maka Terengganu boleh convert sesuatu corak permainan yang sangat-sangat bagus dan mantap suatu hari nanti ataupun dalam next game. Jadi aku rasa untuk AFC Cup tak ada masalah di bahagian tengah. Gandingan Makan Konate, Faiz Nasir, Faisal Halim, Delci Marcel dan juga Azali ni memang sangat-sangat perform dah untuk membantu bahagian serangan Terengganu. Yang ketiga, apa yang aku suka tentang Terengganu adalah bahagian defend dan juga goalkeeper mereka, iaitu Rahadi. Yang mana bagi aku Rahadi Azli ni adalah future goalkeeper untuk bola sepak Malaysia. Bahkan kemungkinan besar dia akan mendapat call up daripada Tan Chee Ho disebabkan aksi dia yang sangat cemerlang. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat Rahadi banyak kali menyelamatkan gawang pasukan Terengganu dengan percubaan-percubaan bahaya daripada pasukan Perak. Dia berjaya halang segala percubaan tu, dan gandingan mantap kali dibuga dan juga
Syarul Nizam banyak mematahkan serangan pasukan Perak juga. Manakala untuk fullback Terengganu juga memainkan peranan yang penting, iaitu Azharul dan juga Arif Fazilahan. Mereka berdua juga memainkan peranan yang penting di bahagian pertahanan. Jadi secara keseluruhannya pasukan Terengganu semalam daripada tengah ke defend memang sangat-sangat mantap, sebab kita tahu untuk separuh masa yang kedua Nafuzizin mengubah taktikal, iaitu bermain dengan bertahan, kemungkinan besar disebabkan jadual liga yang padat dan terpaksa melakukan rotasi player ataupun rotation player, menyebabkan taktikal perlu diubah. Waktu tu Terengganu pula tengah mendahului dan mereka mengambil inisiatif untuk bertahan bagi mengelakkan pemain-pemain injured ataupun pemain-pemain terlalu all out. Sebab apa? Sebab mereka akan ada game lagi besar 3 hari yang akan datang. Jadi kemungkinan itulah Nafuzizin ambil di second half, mereka bermain untuk bertahan. Jadi itu untuk kekuatan dan juga kelebihan pasukan Terengganu. Bukan aku cakap Terengganu tak ada kelemahan, Terengganu ada kelemahan. Okey, ini kelemahan yang aku ingin ceritakan. Yang pertama, kelemahan Terengganu ataupun kekurangan yang boleh diperbaiki adalah daripada segi clinical finishing. Yang mana pada perlawanan semalam, Jordan Mittah membuktikan yang dia adalah seorang striker yang berkaliber dan berkualiti daripada segi positioning, daripada segi dribble dan ball control. Tetapi Jordan Mittah masih lagi kekurangan satu perkara untuk menjadi complete striker, iaitu finishing. Yang mana pada perlawanan semalam banyak peluang Jordan Mittah disia-siakan dengan begitu sahaja. Sebab tu aku kata Jordan Mittah ni dia kurang finishing sahaja, tetapi daripada segi positioning sebagai seorang striker dan juga ball control sebagai seorang striker, memang dia adalah seorang player yang sangat bagus. Cumanya semalam dia gagal untuk menjaringkan gol. Sepatutnya Terengganu dah menang lebih daripada 4 ataupun 5-0 pada perlawanan semalam. Okey, untuk kelemahan dan kekurangan yang boleh diperbaiki oleh Terengganu, yang kedua ataupun yang terakhir adalah daripada segi build up gameplay dan juga mobility di bahagian tengah. Yang mana pada perlawanan semalam boleh aku katakan banyak build up gameplay Terengganu bermula daripada tengah, dan daripada tengah itulah mereka conquer bola daripada tengah dan melakukan serangan. Tetapi apa yang menyedihkan adalah fullback Terengganu, iaitu Arif dan juga Azharul yang bermain di right back, back kanan dan juga back kiri. Yang mana mereka berdua ni jarang melakukan support ataupun bantuan kepada bahagian serangan. Yang mana mereka ni jarang untuk membuat larian-larian overlapping, membantu untuk build up gameplay daripada bawah. Mereka ni tak bagi bantuan di bahagian serangan, terutamanya ketika counter attack, yang menyebabkan pasukan Terengganu agak tak tahu nak buat apa kalau mereka attack. Jadi aku rasa kalau mereka boleh buat build up gameplay dengan adanya bantuan daripada fullback Terengganu, iaitu right back dan juga left back, maka Terengganu akan jadi pasukan yang boleh main dengan transition dan juga mobility yang sangat-sangat laju. Sebab apa? Sebab mereka ada bantuan. Jadi pada perlawanan semalam mereka lebih kepada mengharapkan technical individu, iaitu jika bola dapat kat Faisal Halim, mereka harap Faisal Halim guna kelebihan dia untuk speed dan dribble pemain-pemain Perak. Jika bola dapat kat Hakimi Abdullah di second half, mereka harap Hakimi Abdullah tu dribble juga, dia bawa bola pergi hadapan, tetapi mereka tak ada support backup daripada fullback mereka. Jadi benda tu agak kurang lah. Kalau Terengganu nak main build up gameplay yang sangat lawa, mereka memerlukan bantuan dengan cepat, iaitu daripada segi position pemain pertahanan, left back dan juga right back perlu bantu bahagian hadapan. Contoh aku boleh bagi pasukan Kedah, yang mana pasukan Kedah Riza Ghazali akan backup dia punya right winger, iaitu Robi Ataya, dan juga JDT Ko Bing Ong akan backup dia punya Cabrera untuk buat overlapping sekiranya menyerang. Jadi Terengganu boleh perbaiki daripada segi benda tu. Okey, untuk pasukan Perak, apa yang aku nampak kelemahan mereka, aku cakap pasal kelemahan pasukan Perak dulu. Yang pertama adalah mereka ni kekurangan kreativiti di bahagian final third dan juga di bahagian zone 14, iaitu zon dalam kotak penalti dan juga sebelum ke kotak penalti. Yang mana pada perlawanan semalam mereka bermain dengan high intensity waktu untuk second half, yang mana selepas ketinggalan mereka cuba pressure pasukan Terengganu gila-gila sebab mereka nak dapatkan gol penyamaan. Tetapi apabila mereka dapat bola, apa yang mereka lakukan hanyalah mereka buat satu keputusan yang tak berapa wajar, iaitu sebab mereka tak ada kreativiti sangat di bahagian tengah. Mereka hanya lambungkan bola ke hadapan, mereka buat crossing yang tak tahu nak cari siapa, mereka shoot tak tahu nak pergi ke arah gol ataupun tak. Yang mana banyak sekali crossing yang dilakukan ke dalam kotak penalti, ke dalam kotak penalti Terengganu, banyak disia-siakan oleh pemain-pemain Perak sendiri. Sebab apa? Banyak crossing tu tak sampai dan berjaya di-clear dengan mudah oleh
pasukan pertahanan Terengganu iaitu Syarul Nizam dan juga Carlos Di Muga. Ini yang menyebabkan orang panggil apa, Perak tak ada kreativiti di bahagian tengah. Yang mana mereka tak ada kreativiti sebab apa? Sebab mereka bermain dengan dua defensive midfielder iaitu Leandro dan juga Kenny Paraj. Mereka hanya mengharapkan Karika dan juga bahagian kanan dan juga bahagian kiri iaitu Fahan Ruslan dan juga Rafiuddin untuk membuat serangan. Di samping Guilherme Di Paula pula menjadi target man mereka. Tetapi Guilherme Di Paula seakan-akan tenggelam pada perlawanan semalam. Bahkan tak berjaya menjaringkan gol dalam 3 perlawanan ni. Jadi aku rasa dia adalah satu perkara yang sia-sia untuk Guilherme Di Paula dinaturalisasikan sebagai pemain Malaysia. Okey, itu sahaja yang aku boleh komen untuk kelemahan pasukan Perak. Yang kedua, apa yang aku nampak tentang kelemahan pasukan Perak, mereka agak keletihan. Contohnya aku bagi gol minit akhir oleh pasukan Terengganu. Jalci Marcel buat lawa gol tu. Tetapi Syarul Saad seakan-akan membiarkan sahaja Jalci Marcel tu dapat bola dan ruang dan mereka berjaya jaringkan gol kedua yang mematahkan peluang Perak untuk menyamai kedudukan bagi membawa pulang satu mata. Jadi daripada segi ball control untuk Perak semua sangat lawa. Untuk overlapping daripada pemain-pemain Perak sangat-sangat lawa. Tetapi sayang keputusan akhir, decision making, crossing dan sebagainya yang dilakukan menunjukkan yang Perak ni tiada kreativiti di bahagian tengah. Apabila dapat bola untuk menyerang, mereka tak tahu nak buat apa pada perlawanan semalam. Dan untuk Karika, nasihat adalah apabila dia ada peluang untuk shoot, maka dia perlu bertindak lebih selfish daripada dia mencari rakan-rakan yang mana akhir sekali tidak membuahkan apa-apa hasil. And sebagai seorang attacking midfielder tunggal dalam pasukan, hang perlu lebih berani untuk shoot jarak jauh ataupun lebih berani untuk buat keputusan yang agak selfish. Sebab apa? Sebab striker hang tak boleh nak bergol, jadi hang kena buat sesuatu untuk pasukan. Jadi aku rasa Perak perlu cari seorang attacking midfielder untuk bergandingan dengan Karika di bahagian tengah bagi membolehkan Perak mempunyai sedikit kreativiti seperti mana season-season lepas. Kemungkinan besar disebabkan ketiadaan Partiban juga, Perak bermain dengan agak teruk pada perlawanan semalam. Itu sahaja ulasan aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.